Seperti kita janjikan, akan ada satu lagi wawancara iaitu mengenai Majlis Ilmu 2024. Jadi mungkin saja kita akan memperkenalkan kedua-dua tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Dr. Haji Muhammad Hussain bin Penyurat Haji Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Assalamualaikum Tuan Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Dr. hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga kita teruskan saja perkenalkan tetamu kita iaitu Yang Mulia Pangeran Dr. Hajah Fariza Suryani binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Ketua Jabatan Perkhidmatan Psikiatri Hospital Ripas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sihat ya, gembira rasanya dapat bersama dengan doktor dan juga Pangeran Doktor pagi ini dalam rangka wawancara mengetahui serba sedikit berkenaan dengan majlis ilmu yang akan diadakan di negara kita Brunei Darussalam. Jadi untuk memulakan perbincangan dan juga perkongsian kita pagi ini bisa terlebih dahulu kita bersama dengan Tuan Dr. Haji Muhammad Hussain untuk mengetahui berkenaan dengan majlis ilmuan Jadi difahamkan sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 bagi tahun 2024. Seperti lazimnya beberapa acara sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda diadakan setiap tahun. Dan salah satu acara perayaan sempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Baginda ini termasuklah mengadakan majlis ilmu Jadi bagi tahun ini apakah acara yang akan dikendalikan sebagai pengisian Majlis Ilmu 2024 serta mungkin boleh berkongsi sedikit nih Doktor agensi mana yang akan terlibat mengendalikannya dan bila pula tarikh ianya akan diadakan nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, seperti mana juga tahun-tahun lepas untuk sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, beberapa acara telah diatur, termasuklah acara Majlis Ilmu. Jadi untuk acara Majlis Ilmu 2024 pada tahun ini ada sebanyak 5 acara berasingan yang telah diaturkan untuk dijalankan dan diadakan. Iaitu yang pertamanya adalah Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2024 yang akan berlangsung sebenarnya pada hari Rabu iaitu besok 14 Rabiul Awal 1446 bersamaan 18 September 2024. Dan ini akan diikuti seterusnya dengan Majlis Forum Perdana Majlis Ilmu 2024 diadakan pada hari Khamis 15 Rabiul Awal 1446 bersamaan 19 September 2024. Dan diikuti dengan ceramah perdana Majlis Ilmu 2024 yang akan diadakan pada hari Sabtu 15 Rabiul Awal 1446 bersamaan 21 September 2024. Manakala pameran Majlis Ilmu 2024 pada tahun ini akan diadakan selama lebih kurang 2 minggu bermula pada hari pertama perasmian sebelah petang pada 18 September tersebut dan diteruskan sehingga hari Rabu 3 Oktober 2024. Manakala acara terakhir iaitu Seminar Majlis Ilmu 2024 akan diadakan selama 2 hari pada hari Selasa dan Rabu 27 dan 28 Rabiul Awal bersamaan 1 dan 2 Oktober 2024. Di samping Seminar Majlis Ilmu juga akan diadakan acara di ceramah ataupun forum di ke-4 daerah yang akan bermula pada hari Sabtu 12 Oktober bermula daripada daerah Temburong dan seterusnya diikuti pada hari Sabtu minggu hadapannya 19 Oktober diadakan di daerah Brunei Muara dan hari Selasa 22 Oktober akan diadakan di daerah Tutong dan akhir sekali pada hari Khamis 24 Oktober akan diadakan di daerah Belait. Manakala agensi yang terlibat mengendalikan Majlis Ilmu 2024 pada tahun ini ada 6 agensi termasuk Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi,
Kementerian Pendidikan dan akhir sekali Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya. Itu serba sedikit kita mengetahui mengenai dengan majlis ilmu ya yang akan diadakan di negara kita ini Brunei Darussalam bermula pada bulan ini ya. Sebetulnya bermula besok. Yang saya kira berlangsung di pusat persidangan antarabangsa ya. ICC Fracas ya. Dan juga Doktor ingin juga kita mengetahui ya, apakah tema yang akan diketengahkan untuk Majlis Ilmu 2024 pada tahun ini dan kenapa tema tersebut dilihat signifikan untuk dipilih sebagai tema Majlis Ilmu 2024. Terima kasih Puan. Tema yang dipilih pada tahun ini bagi Majlis Ilmu 2024 berbunyi menangani gejala mental. Jadi signifikan tema yang dipilih iaitu menangani gejala mental ini, bila kita ni lihat, ia beberapa kali sebenarnya telah disentuh dalam titah ke bawah duli Yang Maha Mulia sendiri. Jadi kita ni sebenarnya sepatutnya merasa bersyukur di atas keprihatinan dan pemedulian ke bawah duli, sehingga isu-isu ini adalah untuk kesejahteraan rakyat dan penduduk. Jadi beberapa kali saya ingat saya ada dalam 5 kali pernah disentuh, termasuk titah-titah perutusan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun 2022, tahun Aidiladha 2023 dan sempena Majlis Musabakah membaca Al-Quran pada tahun ini peringkat dewasa pada 23 Mei lepas, dan titah perutusan sempena awal tahun baru Hijrah tahun ini juga berlangsung pada Julai 2024. Bahkan 2 hari lalu dalam titah perutusan sempena sambutan Maulid Rasul juga disentuh. Jadi berbalik kepada tema menangani gejala mental ini, sebenarnya apa yang berlaku di dunia, khususnya selepas pandemik COVID-19, ada disentuh dalam titah mengenai dengan statistik yang diperolehi daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mengatakan hampir 1 bilion penduduk dunia, termasuk berjuta kanak-kanak dan golongan muda mengalami gangguan kesihatan mental. Dan di Brunei Darussalam sendiri tidak terlepas, yang mana disentuh lebih daripada 11,000 yang terdiri daripada kanak-kanak hingga dewasa sedang menerima rawatan perkhidmatan psikiatri dan juga psikologi klinikal di Hospital Raja Isteri Perian Saleha. Dan juga daripada usaha-usaha daripada Kementerian Kesihatan telah menerbitkan Pelan Tindakan Kesihatan Mental Brunei Darussalam bermula daripada 2022 hingga 2025, yang mana tema menangani gejala mental ini amat bersesuaian untuk diangkat, diperbincangkan dalam Majlis Ilmu 2024 pada tahun ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya. Demikian tadi kita mengetahui mengenai dengan tema yang dipilih bagi sambutan Majlis Ilmu tahun 2024 masih ini dan kepentingannya kenapa tema ini dipilih menangani gejala mental. Luar biasa sekali ya. Baik, Doktor ya, melalui tema Majlis Ilmu 2024 ini menangani gejala mental, apakah ada subtema yang akan turut dibincangkan dan ingin juga kita mengetahui sebenarnya ni mungkin ada objektif ataupun matlamat serta jangkaan hasil yang diharapkan yang akan diperolehi nanti melalui perbincangan tema mengenai gejala menangani gejala mental ini ya. Mungkin boleh dikongsikan Doktor. Alhamdulillah, dengan mengangkat tema menangani gejala mental ini sebenarnya ada beberapa subtema juga akan dibincangkan, iaitu termasuk mengenal pasti punca gejala mental itu sendiri yang akan dibincangkan melalui tema tersebut, dan juga melihat pencegahan, rawatan dan pemulihan gejala mental itu sendiri, dan juga akhir sekali adalah melihat melalui tema ini menangani gejala mental iaitu perubatan bersepadu yang akan mengetengahkan approach sebagai pendekatan senegara. Jadi ada beberapa subtema yang akan turut dibincangkan melalui tema menangani gejala mental tersebut. Manakala objektifnya sebenarnya daripada Jawatan Kuasa Pandu memikirkan kepentingan tema menangani gejala mental ini adalah sebenarnya untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman kepada masyarakat mengenai dengan kepentingan kesihatan itu sendiri, kesihatan mental khususnya, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dengan masalah kesihatan mental dan juga bagaimana cara membantu pengidap penyakit mental sendiri, dan juga mengenal punca dan faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan mental dan tata cara dan kaedah penjagaan dan pencegahan gangguan mental, dan juga melihat kepada kerjasama serta penglibatan pelbagai pihak untuk menangani isu gejala mental tersebut.
dan juga tindakan yang menggalakkan dan membantu melindungi kesihatan mental secara umumnya. Jadi hasrat ataupun jangkaan daripada Jawatankuasa Pandu melalui tema gejala mental, menangani gejala mental tersebut ialah berharapkan masyarakat akan lebih penting, lebih faham akan kepentingan kesihatan mental dan juga mengurangkan, kalau boleh menghilangkan stigma terhadap penyakit mental dan juga memberi sokongan kepada pengidap penyakit mental. Dan juga dihasratkan melalui tema ini dapat membentuk program pencegahan dan rawatan yang holistik yang akan mengetengahkan approach medical dan juga ketuhanan. Dan seterusnya merancang intervensi yang lebih efektif untuk mencegah berulangnya penyakit mental tersebut dan juga membantu plan strategi kesihatan mental Brunei Darussalam 2022-2025 tersebut daripada Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah Fifah ya. Demikian tadi kita mengetahui sedikit mengenai dengan tema Majlis Ilmu menangani gejala mental ini, apa sebab temanya, objektif matlamat yang ingin dicapai ya menerusi pemilihan tema tahun ini. Sebelum kita lanjut lagi ni bersama dengan Doktor, kita beralih pula kepada Yang Mulia Pangeran Doktor ya. Untuk kita mengetahui berkenaan dengan pameran ya Fifah difahamkan ya. Iya, bahagian pameran ya. Itu kita ajukan ya soalan kepada Pangeran Doktor. Bolehkah Pangeran Doktor terangkan tujuan pameran Majlis Ilmu 2024 ini diadakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Seperti yang sudah diterangkan tadi oleh Tuan Doktor, tema Majlis Ilmu pada tahun ini ialah menangani gejala mental. Penjagaan kesihatan mental sebenarnya telah lama diberi keutamaan di negara Brunei Darussalam, sama seperti penjagaan kesihatan fizikal. Dan Alhamdulillah Ketani telah melihat banyak kempen-kempen kesedaran dan jerayawara mengenai isu-isu kesihatan mental dijalankan di negara Ketani kebelakangan ini. Tetapi masih juga ada lagi orang yang mungkin tidak tahu atau kurang faham mengenai kesihatan mental ini ya. Maka tujuan mengadakan pameran ini adalah pertama sekali untuk meningkatkan lagi kesedaran orang ramai dan pengunjung mengenai kesihatan mental. Yang keduanya untuk memberi kefahaman yang lebih baik dan mungkin pandangan yang baru ya tentang penjagaan kesihatan mental. Yang ketiganya untuk memperolehi pengetahuan yang lebih lanjut mengenai perkhidmatan rawatan dan sokongan yang tersedia ada di negara Ketani. Dan yang terakhir sekali untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi yang sering dikaitkan dengan masalah dan penyakit kecelaruan mental. InsyaAllah nanti pameran ini diharap akan memberikan pandangan secara holistik dan menyeluruh dari pelbagai sudut termasuk aspek kerohanian, biological, psychological dan sosial. Baik, mungkin Pangeran Doktor boleh mengongsikan susunan pameran ini nanti. Okey, pameran ini dibahagikan kepada 5 zon utama yang masing-masing akan memberikan tumpuan kepada aspek yang berbeza ya. Zon pertama akan memperkenalkan kesihatan mental dari 2 perspektif, iaitu perspektif Islam dan perspektif sains. Ada yang berpendapat bahawa kedua-dua pandangan ini adalah berbeza ya, tetapi sebenarnya kedua-dua perspektif ini memberi panduan yang penting dan yang sama terhadap penjagaan kesejahteraan mental dan minda, iaitu penjagaan kesihatan mental berkait rapat dengan keseimbangan di antara penjagaan akal, tubuh badan dan jiwa ya. Zon kedua seterusnya dikenali sebagai terowong kehidupan atau tunnel of life. Dan ini akan memaparkan faktor-faktor kehidupan yang berkaitan dengan kesihatan mental di semua peringkat umur, termasuk tahun-tahun awal kehidupan dan sebelum seorang ibu bersalin, umur kanak-kanak dan remaja, warga belia muda, warga bekerja dan warga emas. Jadinya semua peringkat umur ini adalah penting kerana sesiapa saja boleh mengalami masalah kesihatan mental ya, tidak kira usia, latar belakang dan jantina. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan
maklumat di dalam terowong ini ialah melalui statistik dan data terkini mengenai dengan isu-isu kesihatan mental di antara penduduk negara Brunei Darussalam ya, dan ini disediakan oleh pelbagai agensi-agensi kerajaan. Cara kedua ialah melalui paparan video-video point of view atau melalui perspektif individu itu sendiri ya, yang akan menunjukkan gejala-gejala kesihatan mental yang mungkin dialami oleh seseorang. Selain daripada itu, zon ini akan menggunakan skrin interaktif yang kami gelar click to learn atau tekan dan belajar, di mana beberapa perkataan dan frasa yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental akan ditunjukkan. Para pengunjung boleh menekan punat dan erti-erti perkataan dan frasa ini akan keluar dari arah skrin itu, dan mereka boleh mempelajari tentang apa maksud perkataan dan frasa tersebut, apa kaitannya dengan kesihatan mental, dan beberapa nasihat dan saranan akan ditunjukkan. Pindah ke zon 3 dan 4 pula, tumpuan diberikan kepada menunjukkan penjagaan kesihatan mental secara holistik dan bersepadu, meliputi 4 aspek pentingnya, iaitu kerohanian, biological, psychological dan social. Di zon ini juga maklumat mengenai dasar-dasar kerajaan, peraturan dan akta seperti Akta Kesihatan Mental Penggal 257 dan Pelan Tindakan Kesihatan Mental 2022-2025, serta aktiviti-aktiviti mempromosikan kesedaran mengenai kesihatan mental akan diketengahkan ya. Zon-zon ini melibatkan pelbagai agensi-agensi termasuk agensi kerajaan dan swasta. Dan terakhir sekali, zon kelima adalah ruang di mana beberapa agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terpilih akan mempamerkan perkhidmatan mereka. Di sini para pengunjung akan diberi kesempatan untuk sesi soal jawab dan sesi bercurhat secara individu atau yang kami gelar coffee and chats ya, di mana para pengunjung dan orang ramai boleh berbincang dengan pakar-pakar yang menyediakan khidmat nasihat, maklumat dan produk berkaitan dengan kesihatan mental. Ya. Dan juga Pengarah Doktor, boleh terangkan bila sebenarnya pameran ini akan berlaku, dan juga mungkin boleh kongsikan juga saranan ataupun pesanan yang hendak disampaikan. Pengarah Doktor, silakan. Seperti yang Tuan Doktor tadi maklumkan, pameran Majlis Ilmu 2024 akan bermula dari esok 18 September 2024 dan akan dilangsungkan selama 2 minggu di Pusat Persidangan Antarabangsa ICC Brakas ya. Pada 18, 19 dan 21 September 2024, pameran akan dibukakan kepada orang ramai bermula daripada pukul 2 petang sehingga 5 petang untuk memberi laluan kepada majlis-majlis yang telah disebutkan awal tadi ya, yang akan berlangsung di waktu pagi. Pada hari-hari seterusnya, pameran akan dibukakan bermula 9 pagi hingga 5 petang, kecuali pada hari Jumaat, ianya akan bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi dan sekali lagi pukul 2 petang sehingga 5 petang. Ya, kalau kita lihat di sana hari Ahad, ya, poster tersebut ianya ini bermula pada pukul 9 pagi sehingga ke pukul 5 petang ya, bagi mereka yang berhasrat untuk menyaksikannya. Ini semuanya mengambil tempat di Pusat Persidangan Antarabangsa ICC Brakas, Negara Brunei Darussalam, Pengarah Doktor ya. Baik, terima kasih perkongsian tersebut Pengarah Doktor. Dan sebenarnya masa sangat mencemburui kita ini. Jadi terakhir kita kembali semula bersama dengan Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Hussein ya. Penghujung wawancara kita ini mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan dan juga ingin disampaikan, disimpulkan untuk tajuk Majlis Ilmu 2024 ini. Silakan Doktor. Terima kasih Tuan. Jadi kita sama-sama mengetahui acara Majlis Ilmu 2024 sempena sambutan Hari Puterahan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia akan mula diadakan pada besok hari, hari Rabu 18 September, diikuti dengan beberapa acara iaitu Forum Perdana Majlis Ilmu pada 19 September dan seterusnya Ceramah Perdana Majlis Ilmu pada 21 September dan diselajurkan dengan pameran Majlis Ilmu. Jadi saya secara melihat dengan kepentingan tema Majlis Ilmu iaitu menangani gejala mental pada tahun ini, mengharapkan masyarakat dan penduduk negara Brunei Darussalam
semuanya kalau boleh datang hadir sama-sama mengambil peluang untuk menyaksikan pameran terutama untuk kita ini lebih memahami mengenai dengan gejala mental, kerana gejala mental ini dalam kehidupan seharian spektrum kesihatan mental ini boleh berubah-ubah dari sehari ke sehari pada setiap individu. Jadi ambil peluang insya-Allah untuk sama-sama menyaksikan dan mengikuti rancangan ini. Walaupun tidak dapat hadir ke Pusat Persidangan Antarabangsa, tapi insya-Allah boleh diikuti melalui rancangan-rancangan saluran-saluran nasional dalam RTB dan juga insya-Allah melalui dengan website rasmi Jabatan Majlis Ilmu 2024. Terima kasih. Baik. Jadi insya-Allah ya, Alda boleh mengikutinya secara langsung besok akan dibawakan. Ya, dan kita mengharapkan doa kami di Rampai Pagi mudah-mudahan apapun yang telah pun dirancang bagi Majlis Ilmu 2024 ini semuanya akan terus berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan mudah-mudahan akan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkannya daripada orang-orang kita ni. Apapun, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Hussein bin Penyurat Haji Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang sudah pun bersedia bersama kita pada pagi ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Dan junjung kasih kita ucapkan buat Pengiran Dr. Hajah Fariza Suryani binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Ketua Jabatan Perkhidmatan Psikiatri Hospital Ripas. Junjung kasih pengirannya. InsyaAllah ada kesempatan kita ni akan bersama lagi di lain waktu, di lain masa, mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.